Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nik Bukhari bin Ahmad, nombor metrik A188-274. Di kesempatan ini saya mengambil peluang untuk berkongsi tentang kaedah ataupun cara-cara pengurusan risiko. Pengenalan pengurusan risiko ialah kemudahan sukan dan rekreasi mengambil risiko setiap hari. Yang kedua ialah pengurusan risiko adalah fungsi yang penting dan perlu dilakukan secara berterusan. Yang ketiga ialah pemilik kemudahan menggalas kewajipan dalam menjaga keselamatan pengguna. Proses pengurusan risiko terbahagi kepada beberapa komponen yang penting. Antara komponennya ialah yang pertama, membentuk konteks. Yang kedua, mengenal pasti risiko. Yang ketiga, menganalisis risiko. Yang keempat, menilai risiko. Dan yang akhir sekali ialah kawalan risiko. Walau bagaimanapun, proses ini hendaklah dirujuk melalui komunikasi dan rundingan serta pemantauan dan semakan. Aspek yang pertama dalam pengurusan risiko ialah aspek membentuk konteks. Membentuk konteks merupakan satu aspek yang penting dalam pengurusan risiko. Apa itu membentuk konteks? Membentuk konteks merupakan menetapkan skop, mengenal pasti dan menetapkan skop apakah yang akan dilakukan ataupun apakah yang akan dinilai. Skop ini boleh merujuk kepada program atau projek baharu ataupun program yang sedia ada. Yang kedua ialah menentukan objektif umum. Objektif umum perlu ditentukan dan ia mesti boleh diukur. Ianya perlu mengambil kira aspek perundangan dan kehendak universiti. Seterusnya ialah mengenal pasti pemegang taruh yang berkenaan bagi mengenal pasti dan menentukan siapa yang akan menjadi pemegang taruh dan menjelaskan peranan dan tanggungjawab dalam skop tersebut. Ia merujuk kepada pembahagian tugas. Apabila berlaku sesuatu permasalahan, maka ia memudahkan proses itu untuk mengenal pasti siapa yang mengendalikan bahagian-bahagian tersebut. Seterusnya ialah mengumpul maklumat latar belakang. Beberapa maklumat yang penting perlu diperoleh dan sumber yang tepat dan relevan bagi mengelakkan kekeliruan sumber informasi pada masa akan datang. Contoh maklumat yang boleh dipertimbangkan ialah pelan strategik, laporan audit, pemeriksaan dan lawatan tapak, pengalaman peribadi, contoh staf, pelajar dan juga kontraktor. Seterusnya adalah laporan kejadian penyiasatan dan insiden lepas, kaji selidik, soal selidik dan senarai semak. Yang terakhir ialah laporan bantuan insurans. Aspek yang kedua dalam pengurusan risiko ialah mengenal pasti risiko. Mengenal pasti risiko ini dapat dilihat ataupun dapat diperolehi menerusi beberapa kaedah. Kaedah yang pertama ialah pemerhatian, pemeriksaan, audit, sumbang saran ataupun juga brainstorming, teknik nominal berkumpulan. Yang seterusnya juga ialah kajian pengendalian dan hazard. Mengenal pasti risiko juga dapat diperolehi menerusi pengenalpastian hazard, penilaian risiko dan kawalan risiko, analisis pokok gagal, teknik what if, pengawasan pemantauan dan yang terakhir sekali ialah kaedah lain yang bersesuaian. Aspek yang ketiga ialah menganalisis risiko. Menganalisis risiko kita dapat ditentukan melalui kaedah kemungkinan. Kemungkinan ialah insiden yang mungkin akan berlaku pada tempoh masa tertentu di mana ia boleh menjejaskan matlamat, strategi, operasi, keuangan, peraturan dan pengurusan pengetahuan di pusat kemudahan. Kemudahan boleh dinilai berdasarkan statistik kekerapan insiden yang telah berlaku. Seterusnya menerusi keterukan. Keterukan bermaksud kesan tahap kemudaratan yang berlaku akibat berlakunya insiden. Tahap kemudaratan ini dinilai ke atas kesan negatif yang boleh menjejaskan visi dan misi pusat kemudahan. Kaedah yang ketiga ialah metrik penilaian risiko.
Metrik penilaian risiko digunakan untuk memberikan anggaran tahap risiko setelah kemungkinan dan keturukan dikenal pasti. Aspek yang keempat dalam pengurusan risiko ialah aspek menilai risiko. Langkah keempat adalah menilai risiko, iaitu bagi menentukan sama ada risiko ini boleh diterima atau sebaliknya. Penilaian hendaklah mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti berikut sebelum ke langkah yang seterusnya. Di antara faktor tersebut ialah tiada kaedah rawatan risiko yang sesuai boleh diperolehi. Yang kedua ialah kos rawatan risiko yang tinggi ataupun tidak munasabah. Yang ketiga ialah tahap risiko yang rendah. Yang keempat ialah magnitude risiko, iaitu peluang ataupun kesan positif yang ada melebihi ancaman risiko. Aspek yang kelima dalam pengurusan risiko ialah kawalan risiko. Berikut adalah pertimbangan yang perlu difikirkan dalam proses pemilihan kawalan risiko. Yang pertama ialah keperluan membuat keputusan untuk risiko yang memerlukan rawatan khusus. Keadaan ini berlaku jika risiko itu tidak dapat dirawat dengan prosedur atau proses aktiviti yang biasa diamalkan. Yang kedua ialah menentukan jenis rawatan risiko yang sesuai dengan mempertimbangkan aspek berikut. Yang ketiga ialah kenal pasti dan pilih rawatan yang sesuai. Yang keempat ialah menilai pilihan rawatan berbanding kos rawatan yang dilaburkan. Yang kelima ialah dokumenkan pelan rawatan risiko yang merangkumi peranan dan tanggungjawab pengesahan dan kelulusan sumber dan keuangan. Yang keenam ialah setelah rawatan risiko dilaksanakan, risiko semasa hendaklah dinilai semula untuk memastikan tahap risiko adalah lebih rendah dan berkesan. Walau bagaimanapun, kelima-lima aspek ini perlu dirujuk melalui komunikasi dan rundingan serta pemantauan dan semakan bagi memastikan pengurusan risiko ini berjalan dengan baik dan berkesan. Secara rumusannya, pengurusan risiko yang cekap akan meningkatkan integriti yang dapat menghapuskan amalan tidak sihat seperti amalan rasuah, salah guna kuasa, tidak jujur, penyelewengan dan isu yang tidak baik. Berikut merupakan sedikit perkongsian tentang pengurusan risiko. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.